أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik, alhamdulillah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita. Dan Ustaz doa supaya semua anak-anak murid Ustaz dalam keadaan sihat, dalam keadaan baik-baik sahaja, dan kita sebagai makhluk Allah kena sentiasa bersabar dengan ujian yang Allah timpakan kepada kita. Ya. Dalam kehidupan di atas dunia ini adalah tempat untuk Allah uji kita. Hidup memang untuk diuji. Kita hidup dekat atas muka bumi memang untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak berehat dekat mana? Nak berehat dekat syurga nanti. Ya, dan juga di alam barzakh nanti pun dah boleh berehat. Tetapi ketika hidup adalah tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diuji dengan penyakit, diuji dengan kesusahan, diuji dengan bala, diuji dengan kemiskinan dan macam-macam lagi bentuk ujian yang kita hadapi. Okey. Baik, dan kita kena tahu seberat mana pun ujian kita, sebesar mana pun masalah kita dan ujian dan dugaan kita, ingatlah bahawa Nabi Muhammad SAW lah makhluk yang paling banyak mendapat ujian dan paling besar ujian yang Allah berikan kepada baginda. Tidak ada satu makhluk pun yang ujian dia lebih besar daripada ujian yang ditimpa kepada ataupun yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat ujian dan juga dugaan yang paling besar dan paling banyak berbanding makhluk-makhluk lain, termasuk diri kita. Jadi kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat dugaan dan ujian yang sangat berat, namun baginda tidak pernah berputus asa daripada rahmat Allah, malah hubungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah semakin hari semakin kuat. Jadi apatah lagi kita ni, ya, ujian dan dugaan yang sebenarnya tak besar pun. Jadi sepatutnya kita lebih-lebih lagi lah jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Sentiasa mohon kepada Allah, sentiasa tawakal kepada Allah dan sentiasa berdoa kepada Allah, kerana sebagai seorang Muslim, senjata kita yang paling utama adalah doa. Jadi bila rasa susah hati, bila rasa pening kepala fikir tentang kehidupan, bila rasa berat nak melakukan sesuatu hal ataupun perkara atau rasa berat nak menanggung ujian, terus ingat bahawa Nabi punya ujian lebih besar, lebih berat, dan Nabi tak pernah berputus asa, dan Nabi malah Nabi lebih kuat keimanannya kepada Allah. Jadi apatah lagi kita yang mendapat ujian yang sebenarnya adalah sikit sahaja. Jadi lebih-lebih lagi lah kita kena berdoa dan juga jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Dan kalau kamu nak tahu, para sahabat, ya, sahabat Nabi SAW, mereka akan rasa susah hati kalau tak dapat ujian daripada Allah. Bila 3 hari sahabat tak dapat ujian, tak dapat sakit, maka mereka akan berjumpa dengan Rasulullah dan tanya, "Wahai Rasulullah, adakah Allah
dah tak hiraukan kami? Adakah Allah dah tak mengendahkan kami kerana kami sudah tidak dapat ujian? Kami risau Allah dah lupakan kami. Jadi para sahabat seronok bila dapat ujian. Kenapa? Kerana bila dia dapat ujian, maknanya dia tahu Allah sedang mengasihi dia dengan cara Allah nak naikkan martabat dan juga darjat dia jika dia bersabar dengan ujian tersebut. Sebab itu para sahabat dia akan rasa gelisah, akan rasa risau kalau dia tak dapat ujian daripada Allah. Kerana jika dia tidak dapat ujian, seolah-olah Allah sudah tak nak bagi ganjaran pahala, Allah sudah tak nak bagi, Allah sudah tak nak naikkan pangkat dan darjat dia. Jadi jangan rasa susah hati. Kalau kita dapat ujian banyak, dapat dugaan banyak, dapat cabaran dalam kehidupan, dapat penyakit dan sebagainya, maka itu adalah bentuk kasih sayang yang Allah tunjukkan kepada kita. Dan Allah nak kita bersabar, dan Allah nak kita sentiasa bergantung harap kepada Allah. Dan daripada itu, maka naiklah kita punya darjat dan kita akan mendapat pahala atas ujian tersebut. Ya, boleh? Baik. Itu sekadar pendahuluan ataupun sekadar peringatan untuk ustaz sendiri dan juga untuk kamu semualah. Ya, sebab kita berada dalam fasa kehidupan yang perit, yang banyak dugaannya. Jadi kita kena sentiasa ingatkan satu sama lain supaya sentiasa terus bersabar dan rasalah nikmat ataupun hadirkan perasaan seronok mendapat ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk subjek akhlak. Sila buka buku teks muka surat 20. Ya, muka surat 20. Sebelum ini kita sudah pun menghabiskan 4 pelajaran ataupun 4 tajuk. Apa dia? Adab menziarahi orang sakit, adab menziarahi kawan. Pelajaran ketiga, apa dia? Bercakap benar. Dan pelajaran keempat adalah sabar. Baik, jadi pada hari ini kita masuk pelajaran yang baru, kita masuk tajuk yang baru, iaitu berani. Berani. Sekejap, ustaz baru nak pasang mouse. Baik, tajuk berani. Sekejap ya. Oops. Okey, tajuk berani. Baik, berani tu apa? Jadi hari ini kita akan belajar apakah maksud berani. Ni tengok mouse. Berani. Dalam bahasa Inggeris kita sebut apa? Brave. Berani. Baik. Jadi tengok muka surat. Tengok muka surat 20. Baik. Okey, kita baca dulu kotak warna kuning. Di akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama menyatakan pengertian sifat berani. Okey, baik. Maknanya lepas kamu habis belajar tajuk ni, kamu kena pastikan kamu boleh menyebut ataupun kamu boleh bagi tahu ustaz apakah maksud sifat berani. Yang kedua, kamu mesti boleh menyatakan ciri-ciri berani. Dan yang ketiga, menyatakan tentang kebaikan berani. Dan keempat, menyatakan ataupun menyebut akibat tidak berani. Jadi pada hari ini kita tak belajar semua. Hari ini kita belajar satu dulu, iaitu pengertian sifat berani. Adakah berani ni apa? Berani dengan hantu ke? Berani dengan apa lagi? Dengan makhluk halus ke? Jadi kita akan tengok pengertian maksud berani. Baik, muka surat 20 ni ada beberapa gambar. Yang pertama, gambar polis menangkap seorang pesalah. Tak tahulah dia pencuri ke, dia masuk rumah belakang tu kan. Agaknya lah dia pencuri. Yang kedua, gambar jet. Gambar jet. Dalam jet ni mestilah ada orangnya, ada pilotnya, ada pembawa jetnya. Yang ketiga, gambar seorang ahli ataupun anggota bomba yang tolong memadam kebakaran. Ustaz tahu anak murid ustaz ni ada yang ayah dia kerja sebagai anggota bomba.
Jadi mestilah dia seorang yang berani. Mana boleh jadi anggota bomba yang penakut. Nak jadi anggota bomba, kena jadi seorang yang berani. Sebab dia kena menghadapi kebakaran. Baik. Gambar yang keempat, gambar ada seorang doktor dan juga pembantu doktor ataupun tak tahu mungkin nurse ke apa. Dia tengah bedah ataupun dia tengah melakukan pembedahan terhadap seorang pesakit. Pun sama, seorang doktor pun mesti kena berani sebab dia perlu menyelamatkan nyawa orang. Dia kena berani tengok darah, berani tengok orang sakit, berani tengok orang dalam kesakitan. Kadang-kadang ada yang tak sanggup tengok. Jadi seorang doktor pun mesti kena berani. Dan yang kelima, gambar tentera ataupun askar. Baik, ni lagilah. Tentera pun lagi-lagilah kena seorang yang berani. Macam ayah ustaz, ya, abah ustaz bekas tentera. Ayah ustaz seorang bekas tentera. Jadi tentera memang kena jadi orang yang berani sebab dia nak melindungi negara. Dia nak berperang dengan orang yang merosakkan ataupun mengganggu ketenteraman negara. Jadi nak jadi tentera lebih-lebih lagi lah kena berani. Ya. Tak ada tentera yang penakut. Setakat ni ustaz tak dengar lagi tentera penakut. Tentera mesti seorang yang berani. Baik. Jadi ada 5 gambar tadi. Kelima-lima gambar ini adalah gambar yang menunjukkan sifat berani. Kita pun sama. Kita pun kena jadi seorang yang berani. Kenapa berani masuk dalam subjek akhlak ustaz? Penting ke akhlak kita penting ke kita mempunyai akhlak seorang yang berani? Jawapannya adalah ya. Memang kita kena jadi seorang yang berani kerana Nabi SAW adalah seorang yang berani. Nabi berperang dengan orang musyrikin. Nabi tetap berdakwah walaupun diugut, walaupun dimaki, dicerca, dibaling dengan najis. Nabi tetap berani menyampaikan dakwah. Nabi diugut bunuh, Nabi diugut nak pancung kepala dia, tapi Nabi tetap berani. Jadi penting sebenarnya sifat berani itu ada pada seorang muslim. Sama ada kamu perempuan ataupun kamu lelaki, perempuan dan lelaki kedua-duanya mesti ada sifat berani, ya. Anak Sayyidina Muhammad, anak Nabi kita Muhammad SAW, anak dia Sayyidatina Fatimah pun seorang yang berani. Ya, isteri-isterinya Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah, perempuan tetapi tetap seorang yang berani, ya. Baik. Sekarang kita nak masuk dalam subjek ataupun pelajaran kita pada hari ini, iaitu pengertian berani. Baik. Ustaz baca, kamu ikut dekat rumah. Berani ialah sifat yang mendorong manusia bertindak dengan penuh tanggungjawab, cekal hati, tabah dan sabar untuk mempertahankan kebenaran. Baik, ustaz ulang balik, kamu dengar. Berani adalah sifat ataupun berani ialah sifat yang mendorong manusia bertindak dengan penuh tanggungjawab, cekal hati, tabah dan sabar untuk mempertahankan kebenaran. Baik, berani adalah satu sifat yang sangat baik, yang mana dengan sifat berani ini, dengar ya, ini ustaz nak terangkan. Tadi kita dah baca, sekarang kita nak cuba faham dan terangkan. Ya, kadang-kadang kita baca tak faham, jadi ustaz kena terangkanlah. Baik, berani adalah sifat yang terpuji, sifat yang baik, yang mana sifat berani akan membantu manusia untuk bertindak dengan penuh tanggungjawab. Dan juga dan juga dia berani untuk mempertahankan kebenaran. Macam Nabi Muhammad SAW
seorang insan yang berani mempertahankan kebenaran. Nabi dia tidak akan berdiam diri tatkala baginda melihat kemungkaran. Sebab itu nak cegah kemungkaran dan juga nak berdakwah kena ada sifat berani. Ya. Jadi ustaz ulang balik, apa dia berani? Berani ialah sifat yang mendorong manusia. Mendorong tu maknanya yang membantu manusia lah. Ya, yang mendorong manusia bertindak dengan penuh tanggungjawab, cekal hati, tabah dan sabar untuk mempertahankan kebenaran. Kita nak mempertahankan kebenaran, nak mencegah kemungkaran, maka perkara tersebut perlu ada sifat berani. Kalau orang tu tak berani, dia tidak akan mampu mempertahankan kebenaran. Kalau orang tu tidak berani, dia tidak akan mampu mencegah kemungkaran. Jadi penting untuk ada sifat berani. Boleh? Baik, jadi pada hari ini itu sahaja. Ya, pada hari ini kita hanya belajar tentang maksud berani. Ya, jadi dekat rumah sila ulang balik, baca dan cuba hafal dan cuba faham maksud berani. Ya. Okay, kita baca untuk kali terakhir. Apa itu berani? Berani adalah sifat yang mendorong manusia bertindak dengan penuh tanggungjawab, cekal hati, tabah dan sabar untuk mempertahankan kebenaran. Kata kunci dia adalah nak mempertahankan kebenaran. Jadi nak mempertahankan kebenaran mesti ada sifat berani, kerana dengan sifat berani itulah akan menyebab ataupun akan membantu kita untuk bertindak dengan tegas, bertindak dengan penuh tabah dan juga sabar untuk mempertahankan kebenaran. Boleh? Okey, baik. Jadi Ustaz akhiri subjek akhlak kita pada hari ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.